mereka dikenakan hukuman mati mandatori. Jadi berkenaan dengan isu pemandu mabuk ni, kami konsisten lah di Hailing FM dan juga rakan-rakan pemandu e-hailing, di mana kami untuk kes yang paling berat lah, kes pemandu mabuk dan menyebabkan kematian. Ini kami mengharapkan kerajaan supaya mereka dikenakan hukuman mati mandatori. Ini jelas ya, kami punya tuntutan. Dan kemudian waris kepada pemandu mabuk ni, mereka harus menyara waris yang menjadi mangsa kepada pemandu mabuk ni. Jadi di antara waris dengan waris, supaya ini akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka-mereka yang bersikap memandang mudah pada mabuk ni. Okey, yang kedua, dia mabuk menyebabkan kemalangan, melanggar orang tapi tak mati. Okey, ini pun minta dikaji semula. Mereka selayaknya dihukum penjara 20 tahun dan denda RM10,000. Kemudian mereka ni menanggung segala kos orang yang dilanggar ni. Dan yang paling ringan tadi, ditangkap oleh pihak berkuasa, mungkin dalam sekatan jalan raya ke, dibuat ujian dan paras alkohol melebihi daripada yang dibenarkan. Ini banyak ni. Jadi ini pun minta dinaikkan hukuman, diberatkan lagi daripada yang ada sekarang. Adakah pemandu mabuk ni bila dikenakan kompaun, dia boleh bayar? Kalau mabuk saja kita akan buat tindakan, dia mesti penjara. Setuju sangat. Bayar, majoriti orang yang mabuk ni orang yang berduit. Orang yang tak berduit ni, dia minum toddy, dia jalan kaki. Tapi yang orang berduit ni, dia minum branded punya kan? Lepas tu dia banyak duit, baru dia boleh minum. Dia bawa kereta pun dia berduit kan? Jadi orang macam ni, dia duit dia tak pandang. Jadi layak dia memang mesti kerajaan jangan ambil duit, penjara. So maknanya kesalahan di Malaysia ni kebanyakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Tetapi acap kali berlaku keputusannya hanya denda, tidak ada penjara. So mana saudara syorkan pada kerajaan supaya penjara. Mesti wajib ada penjara. Wajib ada penjara bagi pemandu mabuk walaupun tidak ada berlaku kemalangan. Wajib dipenjara sebab penjara akan memberi kesan pada mereka. Kalau setakat duit, selamba dia bayar kan. Tapi saya tertarik dengan Tuan Wong, Datuk Wong tadi, yang kata ada satu negara ni bukan kata pemandu mabuk je dia ambil tindakan, penumpang mabuk pun ambil tindakan. Maka bila berjadi macam ni, ianya memberi pengajaran kepada semua orang, bukan setakat pemandu. Yang sebelah pun sama. Sebabnya ialah orang mabuk dengan orang mabuk sama je kan. Mungkin dia suruh kiri kanan pun dia tak faham kan. Kecuali kalau orang mabuk ni dia bercampur dengan yang memandu ni tak mabuk, ni boleh dilonggarkan. Tapi bila semua mabuk dalam tu, semua akan kena. Ni yang diberitahu oleh Datuk Wong sebentar tadi. Okey, bagi pendapat saya, kalau pemandu tu mabuk dan ditangkap ketika memandu dalam keadaan mabuk, okey, sepatutnya pemandu ni di compound, okey, sebanyak mungkin setinggi yang mungkin lah, okey. Dan juga berapa jumlah kompa yang disarankan? Saya cadangkan kalau 1,000 terlalu sedikit, kerana ini kesalahan besar. Kerana ini betul-betul orang kata memang dia mengabaikan tanggungjawab dia. Jadi sepatutnya dia perlu didenda RM5,000 dan juga dipenjara sekurang-kurangnya sebulan. Kenapa dipenjara ni? Sebab apa? Dia tak sedar. Dia tidak mengambil tanggungjawab untuk menjaga diri dia. Dan kalau pemandu mabuk ni pula melanggar, maksudnya menyebabkan kemalangan lah. Mungkin tidak menyebabkan kemalangan, tapi melanggar pengguna-pengguna yang lain sebagainya, menyebabkan kemalangan. Saya rasa sepatutnya beliau ni didenda pula 2 kali ganda. Mungkin RM10,000 atau 3 bulan penjara. Kerana ini adalah kesalahan yang berat. Dan jika melibatkan kematian, ini orang kata hukuman mandatory. Kerana kita sangat setuju kalau anda penyebab kematian seseorang, jadi sepatutnya diberikan juga hukuman mati. Kerana beliau ada banyak alternatif. Boleh menggunakan perkhidmatan e-hailing ataupun perkhidmatan teksi. Boleh minta bantuan rakan-rakan, ataupun yang saya rasa ini paling mudah dan paling terbaik, beliau tidur je dalam kereta di tepi jalan. Kerana kalau nak cerita keselamatan, itu adalah lebih orang kata selamat lah bagi dia, di pendapat saya. Jadi saya rasa
tanggungjawab mana-mana pemandu itu untuk memastikan keadaan dia baik sebelum memandu. Tak kisahlah mabuk ataupun mengantuk sekalipun, ini juga boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi tanggungjawab pemandu tu mesti jaga keselamatan diri dia dahulu agar keselamatan orang lain juga terjaga. Kita jaga kita. Ya. Saya rasa tindakan patut kerajaan kena gubal balik undang-undang. Okey. Gubal dia dah gubal sekali pada tahun saya tak ingat tahun berapa, tapi dia pernah gubal. So sekarang ni gubal yang macam mana? Yang undang-undang macam mana? Hukum gantung sampai mati kah? Hukum penjara seumur hidup kah? Untuk nak bagi dia orang takut. Apa pandangan bang? Pada better saya hukuman gantung lah. Kalau buat kes bunuh macam ni, kira macam langgar mati ni, kira dah kes bunuh sebenarnya. Tapi bergantung pada kerajaan lah kalau nak macam mana nak ubah balik. Tapi bagi saya hukuman gantung sajalah. Hukuman mati. Baru dia orang takut. Dia orang takut. Okey, dalam gantung sampai mati adalah section 302. 302. Bunuh dengan niat. Ya. Tetapi 304 bunuh tanpa niat. Okay. Maknanya dia sebenarnya tak ada niat untuk nak bunuh orang tu. Ya. So maknanya kalau 304 penjara dia pun lebih kurang 10 tahun. Okey. So sekarang ni kalau nak niat membunuh, kecuali dia ada history dia dengan siasatan berlaku, punya ada niat untuk membunuh, dia gunakan teknik untuk mabuk untuk nak, nampak tak? Betul. Teknik mabuk untuk nak bunuh orang tu. Itu lain. Itu nampak dari segi tu. Tapi kalau dia tak kenal orang tu, dia mabuk, dia dia langgar orang tu tapi mati. So maknanya kena ubah tetap dengan keputusan gantung sampai mati. Maksud abang macam tu? Maksud saya macam tu lah. Sebab kalau ikut agama Islam, kalau kes bunuh, lawannya tetap bunuh mati juga kan? Mati jugalah. Macam tu lah. Tapi kita ni undang-undang ikut Malaysia, saya tak pastilah. Sebab saya pun tak pandai berapa sangat pasal undang-undang Malaysia ni. Undang-undang di Malaysia kita masih lagi diambil daripada undang-undang British. Cumanya kita ada gubal pindaan tu peringkat demi peringkat, masa ke semasa. Nampak? So dulu memang ada persen British sebab kita diperintah British dan kita banyak guna pakai akta British. So maknanya cadangan abang mana kena gubal balik untuk dijatuhkan hukuman mati. Macam tu lah. So mana tak ada penjara seumur hidup pun tak boleh pakai. Penjara seumur hidup takut. Rasanya dia orang takut, dia orang takkan rasa takut nanti. Sebab kalau penjara seumur hidup, mungkin dalam jangka masa tempoh 20 tahun dia berkelakuan baik akan bebas. Kita tak tahu kan. So itu je lah. Hukuman gantung mati lah. Hukuman gantung sampai mati. Itu saja. Sebab full stop saja. Saya tak boleh cakap. Tapi yelah, kesian pada yang balu tu. Ada anak lagi. Tak kesian kan. Kita yang tengok ni pun sedih kan. Walaupun saya berhati-hati atas jalan raya, tapi yelah, kita tak jangka kan. Tapi dia orang lagi bebas lagi, minum lagi. Itu dia buat lagi. Sama je. So mana tak ada orang yang takut lah. Betul. Hukuman gantung sampai mati ni better lagi bagus lah. Mana abang punya pendapat full stop dia adalah hukuman gantung. Hukuman gantung sampai mati. Ya, betul. Terima kasih. Bila menyebabkan kematian, sepatutnya dia akan jadi kes kematian lah yang ni. Tapi yalah, sebab yang kita faham bila akta sedia ada ni hanya hukuman penjara dan juga denda saja. Sebab atas alasan dia tu di bawah pengaruh alkohol. So agak susah lah sebab mungkinlah kerajaan kena kaji lagi setimpal macam mana dia buat, macam itulah dia sepatutnya terima hukuman. Okey, sebenarnya untuk isu pemandu mabuk ni, kami wakil HO ada pergi meeting di mana JKJR, Miros dan juga MOT ada plan untuk buat kempen Don't Drink and Drive, di mana dia akan adakan satu talian khas di mana orang lain atau sesiapa saja boleh booking sekiranya macam contohlah dekat pub, so ada guide yang boleh booking untuk driver ni, pemandu mabuk ni lah. So dia boleh tempat e-hailing mana kita hantar. Tapi ada beberapa banyak faktor lah yang mana kami YSO bukan tak setuju, tapi kita minta dia kaji balik. Minta JKJR kaji balik. Antaranya Pecah dengan JKJR.
fikir KL? Cadangan dia macam tu lah, yang dia kata dia nak plan buat kempen yang macam tu. Maknanya ada talian khas, kalau jumpa orang mabuk kita guna talian ni, dia e-hailing akan datang dan hantar. Okey, tapi situasi ni sebenarnya kenapa yang jadinya wujudnya kemalangan yang melibatkan pemandu mabuk ni adalah sebab diorang bawa kereta, kadang-kadang diorang tak plan pun mabuk. Kadang-kadang dah sampai dekat, dia jumpa kawan-kawan, masa tu terjadi, ataupun dia tak wujud rasa sayang tinggal kereta. Faham tak? Bila dia dah pergi jauh, contohlah, lepas tu sekali lagi nak balik dengan e-hailing, kereta pula tinggal. So jadi kerja pula dekat dia. So benda ni yang dia buat dia macam fikir sayangnya tinggal, ataupun fikir alah leceh lah, nanti tinggal kereta kan susah. Jadi bila dia kata dia atas alasan nak guna e-hailing, okey, kami daripada pihak EHO kena juga bantu driver kami. Apa benda yang merunsingkan driver nak ambil pemandu mabuk ni? Okey, antaranya muntah. Benda yang paling normal adalah muntah dalam kereta. Kami EHO terpaksa menanggung atau membayar ganti rugi pada driver. Tapi sampai bila? Jika kempen ini diteruskan tanpa ada apa-apa so kami terfikir dari segi bayaran tu macam mana? Dari segi bayaran, melainkan kalau kerajaan ada wujudkan satu dana khas yang tidak melibatkan EHO perlu menanggung kerugian, kami mungkin boleh terima. Yalah, boleh buat tuntutan sekali dengan dengan sekarang ni kalau tanpa kempen sekarang ni memang betul EHO yang tanggung lah. Kalau next katalah nak buat kempen ni, siapakah yang akan menanggung? Adakah seterusnya memang EHO yang kena tanggung? Okay, yang pertama. Yang kedua, bila wujudnya penumpang suka ni, bila dia orang kat dalam, kita tak tahu apa, bila dia di bawah pengaruh, ada wujudnya harassment, ada juga yang wujudnya kekerasan, ada pernah kes pemandu dicekik daripada belakang. Jadi kita kena jaga juga risiko. Dia tak waras, dia dah tak fikir dah. Jadi dia tak fikir dah, dia tak boleh dah berfikir. Lepas tu banyak lagi sebenarnya risiko. Okey, kata risiko lah selain daripada drop off point tu. Benda yang macam okey, kan kita nak kena letak drop off yang betul. Bila dia dah tak waras, kadang-kadang ada yang kes dia hantar dekat kilang lah, dekat tanah lapang mana tah. So dia dah tak boleh fikir. Okey, katalah dia booking untuk, katalah saya sebagai pekerja dekat club ni, so saya booking lah untuk dia. So third party lah. So jadi apa-apa dekat driver ni, macam mana kita nak cari dan kena pasti. Sebab dia booking untuk third party, orang ketiga kan. Oh, ada juga risiko dekat situ. Banyak risiko sebenarnya untuk pemandu bila kita kita buat kempen tapi kita nak alihkan kepada pemandu ni pula yang masalah. Masa sekarang ada tak pemandu e-hailing yang bila dia pati orang tu mabuk, dia tolak untuk ambil untuk ambil pelanggan dia tu? Sejujurnya saya sendiri masa saya jadi driver dulu, saya akan avoid untuk ambil, terutama macam ada tak satu kesalahan kepada e-hailing untuk sekian dia tak ambil? Tak ada paksaan sebenarnya. Tapi yelah, macam sekarang kan kita ada rating apa semua, nak kena jaga. So pandai-pandai lah, driver dah tahu benda tu. So diorang katalah tak ambil trip ni, mungkin dia akan ambil trip lain. Tapi kadang kita susah nak duga lah. Mungkin dia boleh kontrol. Orang yang mabuk ni kadang-kadang dia boleh kontrol, kadang-kadang dia tak boleh. Dia tak ingat langsung kan. Kalau dia tidur tu yang masalah. Terutama kalau lah kata driver tu perempuan, dia tidur, dia tak sedar dah. Kejut macam mana pun dia tak bangun dah. So ada masalah yang itulah, yang selalu memang driver akan hadap benda yang sama lah.